diberikan. Baik, bercakap mengenai pembangunan luar bandar, kita bersama dengan Setiausaha Bahagian Pengupayaan Komuniti dan Infodesa Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah, Haji Ahmad Sulaiman, yang akan bersama dengan kita pagi ini bercakap mengenai sedikit mengenai mini RTC dan juga pembangunan medan infodesa yang sebelum ini telah pun dibangunkan. Assalamualaikum Haji, selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bersama kami Tuan Haji. Terima kasih kerana menjemput kami. Baik, Tuan Haji, kita terus kepada perkongsian ataupun perbincangan kita mengenai RTC ataupun mini RTC. Tadi saya dah tanya, RTC yang paling banyak mendapat sambutannya adalah di Wakaf Cik Kelantan, ya. Satu kita kata sebagai berita gembira buat Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah, dan kita juga disebabkan pembangunan RTC ini mendapat sambutan yang cukup hangat, Haji. Ya, setelah kerajaan mengisytiharkan melancarkan program transformasi luar bandar, RTP, Rural Transformation Program, kerajaan terus memberi satu lonjakan baru kepada masyarakat luar bandar khususnya untuk meningkatkan potensi sumber yang ada di luar bandar itu bagi menjana pendapatan, bagi menjana peningkatan aktiviti ekonomi mereka. Jadi kita dapati salah satu daripada program transformasi luar bandar ini ialah Rural Transformation Center, iaitu pusat transformasi luar bandar. Setakat ini kita dah buat 7 dah. Yang awalnya di Perak dan di Kelantan, dan diikuti dengan Kedah, Melaka, Johor, Sarawak, dan menunggu masa sebahagiannya untuk dirasmikan oleh pemimpin negara kita lah. Pada masa yang sama, sebaik sahaja kerajaan melancarkan pusat transformasi luar bandar RTC, kerajaan iaitu yang amat berhormat Perdana Menteri mengumumkan semasa bajet 2013 untuk membantu dan melancarkan sebagai satu langkah kehadapan kerajaan menjayakan transformasi luar bandar, khususnya ada pusat transformasi luar bandar RTC ini. Kerajaan menaik taraf medan infodesa kepada mini RTC. Medan infodesa ni ada lebih kurang 213 buah di seluruh negara, dan sebelum ini dibina oleh kerajaan dalam rancangan Malaysia ke-8 dan ke-9 untuk merapatkan jurang digital di celik IT kepada penduduk luar bandar yang agak sukar dan sulit untuk akses kepada IT. So kerajaan alhamdulillah menyediakan pusat IT kepada masyarakat di luar bandar. Jadi setelah selaras dengan usaha transformasi ini untuk mempercepatkan pelaksanaannya, dan kita tahu bahawa di bawah program transformasi ini kita ada satu lagi program yang dinamakan NBOS, di bawah Strategi Lautan Biru Kebangsaan ataupun nasional. Kita gabung jalinkan seluruh kemudahan yang ada di kerajaan itu, perkhidmatan-perkhidmatan itu untuk disalurkan kepada penduduk luar bandar. Jadi melalui mini RTC ini kita dapati kerajaan telah menggunakan sepenuhnya sumber yang ada, potensi yang ada seperti mini RTC, dah ada bangunan, prasarana dah ada pengurus, dan dipergiatkan lagi dengan harapan supaya kosnya tidak terlibat. Keduanya memberi cepat impaknya, quick win kepada masyarakat luar bandar. Jadi ini satu pendekatan yang kita kata baiklah, yang dilancarkan oleh kerajaan kerana dia menggunakan konsep kerjasama NBOS, bukan lagi untuk maknanya mana-mana agensi kerajaan, jabatan kerajaan yang ada perkhidmatan untuk disampaikan sebagai satu mekanisme penyampaian yang berkesan kepada masyarakat luar bandar, dilaksanakan di mini RTC. Jadi dengan perisytiharan ini kita dapati skop, ruang dan peranan mini RTC dah lebih besar. Kalau sebelum ini dia hanya medan infodesa, setakat program IT, program celik IT, khusus-khusus IT. Sekarang di bawah selaras dengan program transformasi luar bandar ini, program ini dah dikembangkan. Bukan setakat IT itu satu, kita kembang kepada sebagai peranannya sebagai cyber cafe, sebagai kios information satu Malaysia, ada khusus latihan kemahiran kampung jangka pendek, keperluan orang kampung untuk meningkatkan dia punya kemahiran, skill, dan untuk akhirnya kita nak mewujud satu, orang kata satu masyarakat luar bandar ni yang berdaya saing, berdaya tahan, dan mampu meningkatkan penjanaan pendapatan. Kesan daripada, sebab kita bercakap negara maju, 2020 pendapatan bertambah, meningkat. Jadi kita berharap
ini salah satu strategi yang boleh mengembangkan, memberi impak baik kepada ekonomi mereka dan seterusnya mewujud satu kualiti kehidupan yang baik. Bila pendapatan bertambah, insya-Allah akan berlaku pertambahan kepada kualiti hidup secara orang di luar bandar. Orang luar bandar. Baik, kalau kita lihatkan di skrin sekarang ni, itu yang kita tunjukkan mini RTC dan difahamkan ada 8 inisiatif mini RTC, latihan ICT seperti yang Tuan Haji katakan, latihan kemahiran, cyber cafe, kios informasi satu Malaysia, kolaborasi bersama kementerian dan agensi lain swasta, NGO, ejen bank berdaftar, sukarelawan bersama IPT atau 1M4U dan pusat pengumpulan setempat. Tuan Haji nak tumpah tanya ni, kalau dalam 8 inisiatif semua ni yang kita katakan mini RTC ni dah ada di 213 tempat di seluruh negara. Bagaimana respon setakat ni, dan kalau boleh Tuan Haji berikan kita maklumat dengan lebih lanjut, respon tu datang dari yang muda ataupun yang tua, yang ataupun dua-dua sama? Terima kasih. Sebaik saja kita kerajaan mengisytihar melancarkan mini RTC, kita adakan dia carnival publicity dengan kerjasama Jabatan Kerajaan, Jabatan Penerangan Peringkat Daerah, semua jabatan-jabatan untuk memaklumkan, membuat hebahan kepada penduduk dalam 15 km persekitaran itu. Sebab dia bukan RTC satu skop yang besar. Kita peranannya RTC tapi dalam skala yang kecil di daerah dan kawasan mukim kita. Jadi alhamdulillah dari segi peringkat awal of course lah kita ada cabaran sikit. Nak orang kampung kata dulu buat ICT, sekarang dah buat latihan, buat penerangan. Even sekarang ni alhamdulillah kalau isu-isu semasa kerajaan kita salurkan kepada masyarakat luar bandar melalui mini RTC dengan kerjasama jabatan. Contoh yang terbaru dah kita kata isu GST contohnya. Jadi mini RTC dengan kepimpinan kampung, JKK, Jabatan Kuasa Kemajuan Kampung dan Jabatan Kerajaan dengan custom kita buat program. Carnival, polisi-polisi kerajaan, semua jabatan kerajaan turun dan semua orang kampung akan datang. Jadi manfaat yang besar diperolehi oleh penduduk kampung. Informasi itu sedang disalurkan. Apa sahaja dasar-dasar baru kerajaan. Berbalik kepada soalan Puan tadi, isu sambutan ini kita mendapat sambutan yang baik. Hampir setiap minggu, setiap hujung minggu, hari Sabtu, hari Ahad ataupun kalau di Pantai Timur hari Jumaat dan Sabtu itu program di mini RTC ini ada saja program yang memberi untuk kalau kita kata melibatkan belia lebih kepada program sukarelawan bersama IM4U. Pengurus mini RTC mencari dengan kerjasama kepimpinan kampung dan tempatan mencari belia-belia, mengumpul belia-belia dan menghubungi IM4U turun ke kampung. Kita menjadi mediator, menjadi orang tengah menjayakan program kerajaan. Dan berlaku di sana. Pada masa sama kita ada juga hubungan dengan katakan universiti, nak buat turun pelajar dia, mahasiswa dia nak mendekatkan, menjarakkan hubungan di antara universiti, mahasiswa dengan orang kampung. Dan kita, melalui pengurus kumpul belia, buat satu hari program, sedia biasalah makan minum dan seumpamanya, ada taklimat, ada sesi perbincangan. Kalau usahawan kampung diberi pendedahan cara menyimpan keuangan dan cara meningkatkan pengeluaran produk dan seumpamanya. Jadi sambutannya baik. Kalau saya tahun sudah kita ada lebih kurang 3,300 program. Dan melibatkan 500,088 peserta hadir dalam program yang kita buat seluruh negara, seluruh negeri. Program yang agak menarik yang minat orang kampung sekarang ni ialah kursus-kursus jangka pendek 1 hari 2 hari yang boleh memberi cepat mereka dapat. Katakan nak buat kek, buat bakery, roti ataupun program-program yang dia rasa dia boleh bantu dan dia dapat kemahiran. Even jahitan pun ada. Ada dah pengurus kita boleh melahirkan 8 orang, 5 orang tukang-tukang jahit kampung. Oh bagus. Ada. Sama juga katakan buat kuih-kuih bersama. Dah ada buat kek, cupcake, ada hari jadi, ada perkahwinan, ada sebelum ni mereka tidak ada kemahiran, tidak ada knowledge, tidak ada pengetahuan. So dengan 1 hari 2 hari dalam 2 kali siri kursus, kita harap
mampu menjana penduduk pendapatan kampung mereka juga memberi mereka peluang untuk menjana pendapatan. Ya. Ui, nampak sedap. Okey, pagi-pagi dah tunjuk ban dah. Ini pagi-pagi memang lapar je. Lapar je. Tuan Haji, di kesempatan ini juga mungkin saya boleh tanyakan, dengan dunia sekarang yang bergerak pantas, segala-galanya menggunakan internet, segala urusan pembayaran, transaction dan sebagainya menggunakan internet. Jadi bagaimana dalam hal ini RTC bertindak sebagai memberi pendidikan kepada masyarakat di luar bandar khususnya dari segi penggunaan internet secara berhemah dan juga penggunaan internet untuk urusan e-transaction. Terima kasih. Selain daripada peranan inisiatif yang saya sebut tadi soal I am for you, kita juga ada sebenarnya mini RTC ini kita mengekalkan peranan asal daripada Medan Info Desa, iaitu untuk meningkatkan kepahaman tentang penggunaan IT, celik IT dan kepada pelajar, belia dan warga tua ni taklah begitu sangat, tapi yang belia dengan pelajar supaya menggunakan IT mengikut yang sepatutnya sewajarnya lah. Untuk yang pentingnya IT itu diguna untuk meningkat pengetahuan dan meningkat kemahiran dan seterusnya menjana pendapatan. Jadi pengurus-pengurus kita, pengurus-pengurus mini RTC juga turut menaja membantu orang kampung, usahawan-usahawan kecil di kampung ini meningkatkan mereka, cara mereka nak promote produk dia melalui kita panggil online business. Jadi nampaknya transaksi online nampak berjalan dengan baik, ada peringkat awal ini dan masih usaha dibuatkanlah sebab sebab soal nak bawa orang tua, orang kampung daripada IT, nak menukar fikiran itu mengambil masa. Tapi saya melihat dah ada program yang berjaya dan kita dah pergi melawat produk-produk itu, ditambah baiknya produk pembungkusan, pelabeling dia dan sebagainya ini, akhirnya dapat order jauh-jauh juga lah. Contoh sambal hitam Pahang daripada Raut Pahang. Dah bila kita tengok Haji dari tadi asyik makan aja Tuan Haji cakap. Dia siapa ada, saya tengok order tu daripada Saudi, daripada Brunei. Jadi maknanya ada peningkatan, kita peluang. Jadi kita kena, saya bagi tahu pengurus saya, kita terus usaha meningkatkan pemikiran mereka dan supaya mereka mengubah cara paradigm mengiklankan produk-produk ni supaya lebih besar, lebih luas, lebih lanjut. Yang kedua, bagi kampung-kampung yang tidak ada kita panggil perbankan tanpa cawangan, EBB. Dan kebanyakan kendaraan runcit ada di kampung. Dia bagi ada logo Bank Simpanan Nasional. Tapi ada kampung tu tidak ada. Jadi pengurus kita dengan kerjasama Bank Simpanan Nasional membina cawangan EBB di mini RTC. Dan lebih kurang sekarang dah ada 56. Mini RTC telah ada perkhidmatan EBB. Jadi memudahkan orang kampung. Dia ada nak hantar duit ke anak dia di universiti, dia pergi senang malam petang kan pergi ke mini RTC, pengurus saya terus ataupun dia nak bayar bil utility, air, elektrik, telefon, nak buat tambahan top up dan sebagainya. Jadi tak perlulah dia mengambil masa pergi ke pekan, bas, taksi dan sebagainya, menjimatkan kos, memudahkan. Dan ini tujuan kerajaan untuk memudahkan masyarakat luar bandar akses kepada perkhidmatan yang disediakan oleh kerajaan. Baik, nampaknya memang satu usaha yang boleh dikatakan memberi manfaat kepada mereka di luar bandar. Ini juga sebagai dikatakan inisiatif mini RTC ada di 213 lokasi kalau kita mulakan dari Perlis sampai ke Sarawak. Banyak tu. Jadi memang telah ditetapkan ni memang dah beroperasi ke ataupun memang dah beroperasi 213 ni. Peringkat awalnya telah beroperasi di bawah Medan Info Desa. Jadi sebaik saja kerajaan mengisytiharkan pada dalam bajet itu oleh YAB Perdana Menteri secara berperingkatlah 2013, 2014 semua dah. Maknanya 2014 tu habislah. Semua dah menjadi mengambil peranan sebagai mini RTC selain daripada mengekalkan peranan lama. Jadi sebab itulah dia, kalau sebelum ini dia agak suram sikit setelah kita membuat lonjakan ini sebagai satu lonjakan kepada penyampaian perkhidmatan kerajaan. Jadi maknanya mini RTC telah menjadi satu yang besar. Walaupun bangunan yang asalnya kecilnya itu, tapi dia ada kemudahan-kemudahan yang boleh menarik masyarakat kampung, membina keyakinan dia, membina peluang-peluang ekonomi dia. Dan sebab kita pengurus mini RTC ini juga kita memberi latihan kepada mereka. Dia juga seharusnya berperanan sebagai ejen transformasi kepada masyarakat, kepada masyarakat kampung, terutama JKK, dan memudahkanlah, membantu masyarakat di luar bandar. Bagus. Kita
sesuatu usaha yang boleh dibanggakan dan itu merupakan salah satu daripada usaha dalam program pembangunan luar bandar, Rural Transformation, rancangan transformasi luar bandar itu. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Haji Ahmad Sulaiman, Setiausaha Bahagian Pengupayaan Komuniti dan Info Desa Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Budaya. Terima kasih Tuan Haji. Terima kasih kepada pihak kementerian, kepada AMTM. Baik.